Okey, para penonton, tadi kami dah kongsikan kepada anda antara bingkisan itu juga yang anda boleh lakukan di negeri Perlis. Yang bagi anda yang menggemarkan melihat orang kata keindahan alam kan, boleh menaiki ATV dan juga boleh melihatlah menikmati keindahan alam tersebut. Dan selain daripada itu, sekarang ini kita dah mula rasa angin tapi dah panas lilik ni, orang kata hangat lilik kat sini. Jadi pengalaman juga cukup menarik di sini ya. Dan kalau kita lihat juga para pengunjung juga turut mula meramaikan di Pesta Angin Timur sekarang ini. Sebenarnya banyak jualan yang telah pun bermula sekarang ini. Dan sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut lagi, saya nak kenalkan dulu yang akan bercerita dengan lebih lanjut lagi, sebab kita ada satu lagi sukan, iaitu sukan Extreme Mud Obstacle Challenge. Itu bersama dengan saya kenalkan di sebelah saya, iaitu Associate Prof Dr. Muhammad Irwan Yusof, merupakan peserta Mud Obstacle Challenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan di sebelah Atikah tu kita bersama dengan siapa? Ya, saya pula bersama dengan peserta Mud Obstacle Challenge, Dr. Muhammad Irwan. Ya, okey. Dan juga kita bersama dengan Tuan Muhammad Hazli Tajuddin, merupakan pengurus acara Pesta Angin Timur Extreme Mud Obstacle Challenge. Assalamualaikum Tuan Hazli dan juga Doktor. Okey, jadi Doktor merupakan peserta lah kan. Sebelum tu kita nak tanya pada Tuan Hazli dulu lah. Hari ini kita nak bawakan istimewanya untuk Pesta Angin Timur 2024 ini. Jadi ini antara sukan ekstrim yang kita bawakan. Jadi mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Okey, untuk PAT Perlis Obstacle Mud Challenge ni, kita bawakan satu kelainan lah pada tahun ni untuk sukan ekstrim yang bermain di bedang, padang bedang. Sukan melasak berlumpur lah. Okey, apa yang istimewanya pada tahun ni, ini merupakan yang pertama di Malaysia kita buat di atas bendang. Kita gunakan bahan-bahan nature. So kita memang korek apa benda semua nak bagi peserta kita berlumpur, betul-betul berlumpur. Betul-betul merasai pengalaman ni, saya kira kan. Sebelum ni ini adalah permainan di kampung je lah. Kali ini boleh rasakan di Pesta Angin Timur Poling ni, Sofi. Kita kena try, Sofi. Betul. Okey, bila cakap nak kena try ni, sebelah saya doktor ni dah pengalaman dah ni. Jadi doktor mungkin boleh kongsikanlah pengalaman menyertai kan sukan-sukan seperti ini, doktor. Sebab doktor ni dahsyat ni, banyak sukan-sukan dahsyat yang menyertai ni. Terima kasih Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Irwan, pengarah sukan Unimap. Jadi di sini saya ingin berkongsi dengan audiens semua. Okey, saya ingin berkongsi berkenaan dengan apa yang Tuan Azmi tawarkan untuk kita semua. Saya sebagai peserta yang dah biasa menyertai aktiviti-aktiviti ekstrim. Okey, contoh yang saya pernah masuk Ironman Malaysia dekat Langkawi, Ironman dekat Lenggong, Explorers, macam-macam lah benda-benda yang Spartan, yang ekstrim. Dan walaupun tak ekstrim, contoh saya masuk maraton, aquathlon, Ocean Man. Jadi memang dah jiwa saya. Jadi saya tengok apa yang ada pada hari ini dekat Pesta Angin Timur, satu benda yang kelainan bagi saya. Sebab apa? Sebab dia buat dalam suasana kampung. Benda ni jarang ada dekat Malaysia. Tapi apa yang saya dapat tahu, ini adalah kali pertama dianjurkan untuk extreme challenge. Extreme challenge yang mana ada berbagai-bagai obstacle. Okey, so obstacle yang disediakan oleh Tuan Azmi bagi saya kira moderate lah. Untuk yang orang macam saya pun boleh rasa dia punya feeling. Dan untuk junior-junior, perempuan-perempuan pun, kategori wanita pun, dia orang boleh merasai macam mana. Itu bagi saya perancangan Tuan Azmi beserta dengan organizer Pesta Angin Timur menyediakan satu sukan ataupun satu aktiviti yang memberi impak kepada orang-orang yang gila sukan ekstrim macam saya. Adik-adik. Seronok rasa. Saya rasa macam teruja untuk dapat nombor 1 lah. Sebab saya ni kalau masuk sukan memang tak dapat nombor 1, saya tak masuk. InsyaAllah kemenangan buat anda. Kita cuba. Cabaran untuk diri saya. Betul. Bila lagi kan? Okey, dan Encik Azri pula. Encik Azri mungkin boleh kongsikan untuk peserta-peserta ni, bagaimana rintangan yang perlu mereka lalui? Untuk rintangan pada tahun ni, kita hidangkan 9 cabaran. Antaranya saya boleh beritahu kolam lumpur seperti yang kat belakang tu, kalau boleh nampak kolam lumpur kita ada 3 kolam. Satu tu memang dalam untuk dia enjoy. Lepas tu kita ada kawasan merangkak
merangkak tu confirm. Semua peserta akan kotor, memang kotor kakaunya. Lepas tu kita ada satu tembok lumpur. Tembok lumpur ni kita buat setinggi 2.5 meter. So semua peserta, dinding dia kalau ikutkan licin lah. Licin. Licin berlumpur. Tak payah berlumpur dan keadaan berlumpur lepas tu kita nak bergerak dan berlari tu kan. Saya rasa berat juga tu. Susah juga pergerakan tu. Jadi perlu apa lagi antara persediaan yang perlu dilakukan oleh peserta? Okey, peserta macam biasa. Daripada segi mental dengan fizikal kena bersedia. Sebab bukan hanya mental ni untuk planning macam mana nak selesaikan setiap cabaran yang kita sediakan. Fizikal juga nak atur. Macam mana nak atur stamina selain daripada ada larian, kita ada cabaran, ada memanjat, ada menyelam semua, ada merangkak. Okey. Sikit informasi saya nak share. Okey, statistik peserta kami pada tahun ni, kita berjaya dapat peserta tempatan seramai dalam lingkungan 120 orang. Dan juga alhamdulillah kami berjaya dapatkan peserta daripada luar negara. Kita dapat daripada pasukan daripada Pakistan, Lahore Running Club, dan juga daripada Oman, Qatar. Termasuk juga sekitar Asia, kita ada daripada Singapura, Indonesia dan Thailand. Wow. InsyaAllah, pada tahun hadapan kami akan cuba angkat program ini, bukan hanya sekadar untuk tempatan, dan kita akan rebrand untuk jadi Perlis International Mud Challenge. Dibawa ke peringkat antarabangsa. Hebat. Boleh join lagi doktor lepas ni? Boleh. Dan peringkat antarabangsa. Of course, kalau dah buat dekat Perlis, bagi saya... Atikah, saya Atikah di sana, saya Sufia. Sorry. Jadi saya kena masuk. Boleh katakan nak menghampiri wajib masuk. Sebab apa kita kena raih orang organizer daripada KL Tuan Azmi dia orang datang bagi servis ataupun bagi satu aktiviti untuk masyarakat Perlis. So saya sebagai orang Perlis kena support. Kita kena support dan meriahkan aktiviti untuk menghidupkan suasana sukan di negeri Perlis. Betul. Kalau bukan kita yang support, siapa lagi nak support? Saya yang dah berumur ni boleh support. Yang kat dalam sana kalau umur 20-an, why not? You pun tak mesti join dengan saya. Kita fight dengan orang tua. Orang tua tak dapat tua. Jadi Perlis adalah tapak permulaan untuk sukan yang bakal menggegarkan antarabangsa satu hari nanti. Okey. Dan sekarang ini kita sebenarnya mencari-cari mana Munawar Azmi kan. Rupanya dia pun nak join juga. Itulah, Sophie nak join ke? Saya tak apa. Saya bagi sorakan je untuk Munawar. Itulah sebab dia bukan nama Cik Azli, dia kena sedia untuk berlemuih lah orang kata. Kalau yang risau kotak-kotak tu tak tahulah kan. Okey. Dan sekarang ni kita tengok Munawar sedang melakukan persediaan dan juga tim-tim yang lain juga turut melakukan persediaan. Untuk ini dia, kita dah mulakan. Sekarang ini dia akan mulakan acara dengan berlari dahulu. Kita akan terus bermula dengan larian sejauh hampir 250 meter. Seterusnya kita bermula dengan halangan tayar. Kemudian ada jambatan kelapa. Kemudian kita ada satu halangan titik buah kelapa. Bermula daripada start daripada ujung tu. Start lah. Orang kata, orang Perlis kata kelubok. Kelubok tu bermula dengan kolam lumpur. Kita ada 3 kolam lumpur. Kemudian kita ada batas. Seterusnya yang seperti dalam kamera boleh nampak jerami. Dan seterusnya merangkak. Dan akhir sekali tembok halangan. Okey, gelembok ni dia ada tahap-tahap dia, dalaman dia tu. Macam mana tu? Yang kita hidangkan boleh bayanglah 1 meter kedalaman ni. Lebih kurang. Itu dia. Kita macam mana Sophie? Tenggelam. Risau. Sebab tu kita tak boleh join. Apa kita bagi sorakan dan kita bagi support pada doktor. Jadi doktor sekejap lagi doktor akan menyertai. Dia ada waktu-waktu tertentu. Untuk pagi ni kita jalankan dulu kategori junior. Kemudian kita terus laksanakan kategori individu. Dan insyaAllah besok akan masuk kategori bulan. Daftaran ni, orang nak daftar ni kena daftar awal ke atau datang sini ke? Last minute boleh. Last minute boleh ke? Kita sebenarnya dah tutup pendaftaran. Alamak. Semalam kami dah tutup pendaftaran. Tapi untuk tahun hadapan insyaAllah kita buka lebih awal. Betul. Perlu. Okey, untuk wanita pula, kategori wanita pula berapa ramai yang akan menyertai? Setakat ni kita dapat dalam 20 ke 30 orang sebab pendaftaran tu ada 30. Nak buat masa ni 25. Mungkin di saat akhir cukup untuk 30 orang. Itu dia. Okey, Munawar, kita berikan sorakan kepada Munawar. Dahsyat kita tengok lari tu kan. Bersemangat kawan kita ya. Saya harap dia boleh bercakap sekejap lagi, jangan semput.
Okey, sebab bukan mudah ya sebenarnya kan nak melakukan sukan ekstrim ni, antaranya ketahanan yang perlu kita pastikan kan. Orang kata dari segi ketahanan fizikal dan juga mental lah. Stamina kena kuat. Ya kan, jadi doktor persediaan antara yang lain juga stamina kita juga perlu penting lah juga kan. Ya betul. Ya. Bagi saya untuk sukan ekstrim, sukan ekstrim dia kena ada dua-dua sekali lah. Kena ada kelajuan dan juga kekuatan. Yang mana kelajuan kita nak nak tinggalkan kita punya saingan kita. Okey, kekuatan kita nak pakai bila apabila kita berhadapan dengan obstacle. So kita perlukan kekuatan untuk melepasi obstacle tu dengan mudah. So kalau kita ada lebih kekuatan compare dengan kita punya saingan kita, so mudah untuk kita mendapat johan lah, untuk kita juara bagi keseluruhan. So macam mana untuk kita memperolehi kekuatan itu semua? Itu mestilah berdasarkan kepada disiplin kita, komitmen kita, istiqomah kita dalam menjalani rutin training kita, harian kita. Apa makanan, everything lah, rehat kita, semua benda. Semua main peranan juga. Ya, itu semua benda main peranan untuk pastikan kita punya performa berada dalam keadaan sentiasa top. Bila ada event, ada event orang telefon. Okey, ada ini. Oh, join on. Sebab kita sentiasa bersedia. Orang kata cargas. Ya, cargas. Orang Perlis kata cargas. Dah cakap, tak nombor 1 tak nak masuk. Tak nak masuk. Kan. Okey, itu dia. Kita pun tengok mana Munawar ni ya. Kita nak panggil rakan kita jugalah untuk turut berserta dengan kita kan. Nak kongsi pengalaman dia macam mana Munawar. Kita tengok tadi dia berlari-lari ya, dahsyat. Lari dahsyatnya. Ya, dah berlemui dah orang kata ni. Kita ambil semangat dia je lah. Okey, Munawar silakan di sebelah saya. Awak ni lagi berlemui ya. Awak kuat habis ni. Cik Oi. Okey. Nampak penuh dia berpenuh dia macam mana. Jadi ini sebab itulah macam tadi doktor kongsikan tadi, persediaan dari segi mental, fizikal, pemakanan kita itu antara perkara yang cukup penting kan, untuk memastikan stamina yang stabil. Macam mana stamina awak? Oi. Apa yang saya boleh kongsikan? Okey. Nampak mudah tau. Tapi tak. Tapi sebenarnya mencabar. Ya, saya nampak belum awak tu macam mana Munawar. Wow. Okey, tak apa, kita bagi dia rehat dulu. Jadi inilah kan kebiasaannya, ambil masa berapa lama tuan untuk nak selesaikan obstacle ni. Okey, untuk kita bagi dua type lah. Okey. Macam doktor sebelah ni mungkin kita anggarkan dalam 10 ke 15 minit untuk 20 pusingan sekejap je. Untuk kategori dia. Tapi untuk yang mana baru mencuba, junior ataupun individu yang mana baru join kita orang pada semua, kami anggarkan 20 ke 25 minit. Satu track. Ya, sebab berat tau nak berjalan tu kan. Dia yang seronok nanti. Okey, round pertama tu dia orang dah basah macam Cik Munawar ni, dia dah basah. Okey, round kedua masa dia lari sekali lagi dia dah kandung lumpur kat kaki. Ya. Kalau berkasut tu dia dah jadi berat. Itu je saya boleh katakan. Jadi halangan pertama tu dia orang boleh enjoy. Halangan kedua tu betul-betul dia orang mencabar sebab dah ada beban di kaki. Jadi tambah beban lagi kan? Yes. Bukan mesti Munawar tak sangka datang Perlis tiba-tiba pula tonton kelebok. Enjoy pula ya. Jadi itulah antara sukan-sukan kan yang kita boleh kongsikan kepada anda. Itu antara cabarannya, bukan mudah. Persediaan perlu dilakukan lebih awal untuk memastikan anda dalam keadaan yang bersedia. Jadi mungkin doktor lah dah berpengalaman lama dalam sukan-sukan ekstrim ni kan. Ada nasihat yang ingin disampaikan kepada mereka yang ingin menyertai Mat Challenge ni sekejap lagi. Okey, apa yang saya nak sampaikan, pesanan saya kepada adik-adik ataupun yang dah berusia, benda ni sebenarnya tak ada orang kata barrier, tak ada halangan umur. Mana kata benda ni terbuka, bergantung kepada kemampuan kita. Okey, so bagi yang baru nak menyertai yang baru nak berjinak-jinak dengan sukan ekstrim ni, bagi saya okey, perlulah anda membuat latihan daripada volume yang rendah. Okey, contoh memulakan dulu dari segi fitness. You all boleh jogging, okey, boleh hiking untuk membentuk stamina dalaman. Okey, apabila you rasa dah stable, apabila dah ada you punya endurance, ketahanan dalam larian tu, okey, dah barulah you akan move kepada strength lah. Okey, itu pun boleh, ataupun you nak go together sekali boleh. Okey, contoh okey, you lari slow jog dulu, katakanlah setengah jam. Okey, lepas tu buat free body weight setengah jam. Okey, so makna kata
mana-mana pun boleh. Kalau boleh, refer pada coach yang berpengalaman untuk assist. Nak tengok macam mana cara penyusunan jadual lah. Sebab dia kaedah metod dia macam-macam metod lah. Ada coach, dia punya style, okey method A. Ada coach method B, ada coach method C. Bagi saya semua benda tu boleh guna pakai. Dia bergantung pada kita juga. Bergantung pada ketahanan diri kita. Dan bagi saya, kalau kita tengok, benda ni kita rasa, aku tak boleh lah, aku tak kuat, tak ada strength. Tak ada benda yang mustahil. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan, cara untuk kita rasai dia benda ni. Yang penting kita mau. Ya, yang penting nombor satu. Nombor satu. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Tuan Muhammad Azli Tajuddin selaku penguruh acara Extreme Might Obstacle Challenge dan juga Dr. Associate Prof. Dr. Muhammad Irwan Yusof merupakan peserta Might Obstacle Challenge. All the best, Doktor. Kita doakan kesejahteraan buat Doktor. Terima kasih. Okey, jadi kita akan kongsikan kepada anda bagaimana sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan oleh peserta yang ingin menyertai Might Challenge sendiri. Ada segi ketahanan fizikal dan juga mental untuk memastikan mereka dalam keadaan bersedia dan pastinya nak dapat nombor satu. Mestilah. Keyakinan dia kena tanam lah. Dapat semangat tu. Ya, dan sekarang ni rakan kita menawar tadi apa dia keluar persediaan untuk nak join sekali lagi. Sebab menawar kata dia tadi tak puas tadi kan. Dia nak join sekali lagi untuk memastikan ketahanan dari segi fizikal dan juga mental beliau. Okey, jadi anda yang nak rasai pengalaman yang luar biasa ini kena pakai mai ramai-ramai di Pesta Angin Timur Poli 2024.